إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام تؤمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. فمتى كنت إذا أعطيت بسطك فمتى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء ومنئت قبضك المنع فاستدل بذلك على وجودك فاستدل بذلك على وجود طفوليتك. Itu ada apa? Wujudika. Dan alal munasib dia tak ada kap. Ala wujudi tufuliyatik. Bukan ala wujudika tufuliyatika. Itu setengah matan. Setengah matan ala subuti. Ganti tempat wujudi. Ya. Matan sini dibubur ala wujudi tufuliyati. Wa fi ba'din nusakh setengah daripada matan kalam kitab matan lain dia tak bubur apa wujudi, dibubur apa subuti. Ala subuti tufuliyati. Satu. Wa adami sidqika fi ubudiyati. Maka manakala ada engkau, apabila dianugerahi engkau, maka membukakan akan dikau anugerah itu. Manakala ada engkau apabila dianugerahi, bila Allah Ta'ala berikan dia pemberian, berikan dia nikmat, berikan dia kurnia, lambatkan ke dia, wah dia gembira. Seronok itu makna basatak. Dia punya gembira, dia punya seronok, hati dia terhibur, dia bukan main lagi. Bersiul dia. Dia punya seronok. Satu. Ni tanda dia ni. Itu makna membukakan akan dikau. Apa makna membuka? Makna menyeronokkan, basat. Makna seronok yang terlampau kuat. Dia kalau dalam peringkat tasawuf, peringkat zahir, dia panggil makam apa? Raja' khauf. Kalau kuat khauf, dia panggil qabdun. Kalau kuat sangat raja', dia panggil bastun. Ada beza gitu. Ada dua peringkat. Lapisan pertama dia panggil khauf dan raja'. Itu tasawuf, peringkat syariah. Ada peringkat atas, hakikat di dalam lagi dia masuk. Lafaz diubah. Mana lampau kuat rajak dia panggil apa? Ya telah khabat. Basat. Kuat sangat. Kalau kuat sangat dia punya takut, dia panggil qabdun. Bukan rajak lagi dah, panggil qabdun. Begitu juga dia punya rajak yang cukup kuat, dia panggil basat, bastun. Sini dia buat ibarat dengan basataka al-ata'u. Pamata kunta setengah mata kunta. Apabila adalah engkau iza u'tita, bila diberikan oleh Allah Ta'ala, Tuhan beri dia kesenangan, harta benda, wang ringgit, kekayaan, macam-macam. Basataka
Lapang dada. Kalau orang panggil sengih mulut ni kan. Kan? Senyum panjang. Tak ada orang boleh senyum. Orang kata dia gila. Rupa apa dia punya seronok. Bukan main lagi. Lapang dada. Senang. Dengan apa? Dengan kurniaan zahiriyah. Tuan beri lambat tu seronok. Mana dia letakkan seronok dia dengan makhluk. Habis. Rosak. Ni tu boleh belum bahas belakang. Dan tengok kita kat mana duduk kan. Allah. Manakala ada engkau apabila dianugerahi engkau pada Tuhan berikan, maka membukakan akan dikau. Apa makna membukakan? Mana menyukakan, melapangkan, menghiburkan, seronok. Itu maksud dia. Baca kan kata membuka apa pula ni. Itu makna basat. Mana melapangkan hati dia punya gembira dia seronok. Satu. Anugerah itu. Satu. Yang kedua, dan apabila ditegah. Apabila ditegah. Wa iza munita. Apabila ditegah. Orang dapat, dia tak dapat. Orang sihat, dia sakit. Orang senang, dia susah. Begitulah maksud seterusnya lah. Maknanya nikmat tadi, Tuhan uji dia, Tuhan tak bagi. Maka apa jadi pada batin hati dia? Qabadak. Bila ditegak akan kau, maka mendukakan akan dikau. Dia kena bala, duka cita. Maknanya awal bulan dengan akhir bulan tak sama. Kan? Awal bulan kocik tebal lagi kan, senyum. Bila dah akhir bulan tinggal duduk siling, monyok je muka. Tu semua tak boleh pakai. Ikut pandangan sufi tu semua tak boleh pakai. Batin dia rosak lagi. Orang yang betul-betul iman dia sama. Ada dengan tak ada serupa. Sebab apa? Dia tak meletakkan gembira dia dengan makhluk. Dia letakkan batin hati dia seronok dengan Allah Ta'ala. Tak ada apa. Tuan bagi dia pandang apa? Tak. Kurian daripada Ta'ala. Tuan tarik dia pandang isim. Nama Tuan Al-Man'u. Al-Mani'. Itu semua nama Allah Ta'ala. Itu cara ahlillah. Sebab itu suruh bergembira dengan dia. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam. Ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam. Sesungguhnya Allah Taala wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya Daud, wahai Daud, wahai Nabi Daud, Allah Taala wahyukan. Kulli siddiqin, pergi sampaikan, cakapkan, beritahu pada orang yang betul-betul siddiq, jujur hati dia dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Dua perkara sini. Pertama, dengan aku sahaja. Fal yafrahu, naklah mereka seronok. Dia seronok, dia gembira, dia berhibur, seronok dengan Allah Ta'ala. Sebab sifat seronok kita nak buang, itu naluri manusia Tuhan jadikan. Dia ada sifat seronok, ada sifat sebaliknya, ada sifat gembira, ada takut, ada macam-macam tu. Jadi semua nak letakkan benda tu. Orang seronok dengan Allah Ta'ala, dia seronok dengan makhluk Tuhan. Itu salah. Lari. Dia sudah lari. Tunggulah bila Tuhan uji dia kena turun tarik, dia habis. Tuhan bagi, dia rosak. Tuhan tarik pun dia rosak. Tuhan bagi nikmat, dia menyacau. Dia tak kenal Tuhan. Tuhan tarik pula, dia mengelupur macam yang kena sembelih. Habis. Ni rosak. Rohani dia rosak. Sebab perjalanan rohani bila rosak, dia habis. Tak ada makna di hidup kita. Sini ni yang rosak ni. Bila dia beri, basatakal ata. Dia rasa seronok kan main lagi. Wa iza munita qabadakal al-man'u. Bila tuan skat blok dia tadi, dia rasa mengelupur tuan-tuan ni. Menduka-citakan dia akan dikau al-man'u oleh tegah tadi. Sepatutnya bila tuan tarik aja, kita kena pandang situ apa? Isim, nama dia Al-Mani', itu nama Tuhan. Bila Tuhan beri nikmat, apa nak pandang? Al-Mu'ti. Al-Mu'ti. Itu kita hafal makna siapa yang menghafal 99 asma' jamin syurga. Apa maksud hafal? Bukan masuk hafal dengan lidah. Walaupun dengan lidah tu ramai dah budak boleh hafal. Bukan sekadar hafal. Hafal makna pakai makna-makna tiap-tiap isim tadi tu. Tuhan tajalikan tiap-tiap asma' dia, 99 nama tu dalam tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat kita pandang semua Tuhan tajalikan asma'. Kita dapat nikmat. Apa nama di situ? Apa nama? Al-Iqta' Tuhan bagi Quran dia.
Al-Mu'ti. Dia tarik, maknanya apa? Al-Qabid. Dia tambah lagi nikmat, Al-Basit. Dia macam-macam nama Tuhan. Semua dia terjemah nama dia. Ya. Dalam setiap keadaan tadi. Maka pandang dia. Kalau kita gagal memandang dia, habis. Pertama yang paling bahaya, apa dia? Dan hub, kasih kita dengan Tuhan itu dia habis, merosot. Bila kasih dengan Tuhan itu merosot, bahaya yang sangat bahaya. Rohani seorang amat bahaya. Iza waqa'al iltifat faqad naqasal hub. Iza waqa'al al-iltifat, apabila berlaku dalam batin seorang tu al-iltifat, hati dia berpaling tak menghadap Tuhan, faqad naqasal hub, maka kuranglah kasih dengan Tuhan. Bila kasih dengan Tuhan kurang, bahaya. Bahaya. Kasih tak akan pergi tempat lain. Seronok tak akan pergi tempat lain. Gembira tak akan pergi tempat lain. Pergi tempat lain kat mana? Kat nafsu lah. Nafsu akan kontrol nanti. Nafsu dah kontrol, dia habis rosaklah orang. Jadi kena jaga betul. Jangan iltifat batin hati, sentiasa kena ingat akan Allah Ta'ala. Tarik nafas kita Allah, turun nafas kita pun Allah. Allah, Allah. Kan? Nafas tu apa tu? Nikmat. Jantung bergerak tu siapa bergerak? Dia. Kalau dia padamkan kan habis. Melupuh itu kan. Ya. Jantung dia bergerak. Dia pam darah. Ya, bawah pinggang kita berjalan, semua dia bergerak tu. Dia. Darah kita mengalir tu siapa yang gerak? Dia. Semua dia kan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu kau tak tengok ke Tuhan kata. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Tuhan, azamatillah yang cukup dahsyat. Kenapa kau tak perhati? Bila dah perhati, apa tujuan tanggungjawab? Wajib kita syukur. Dua, naik nafas kita diiringi dengan zikir. Syukur kepada Allah Ta'ala. Itu cara kedudukan orang bagaimana. Dia seronok dengan aku. Kemudian wa bi zikri falyatana'am. Dengan zikrullah mereka mengambil nikmat. Dia zikir sebut nama Allah. Allah. Dia punya sedap terlalu macam tu. Enak rasa dia. Cerita apa dia rasa lah dengan Allah Ta'ala. Zauq dia dengan Tuhan. Dia akan memadamkan akan rasa nikmat duniawiyah, nikmat khalqiyah, nikmat makhluk, nikmat dunia bilang. Dia tak boleh padam kalau tak dapat nikmat seronok dengan Tuhan. Nikmat lain dia tak boleh padam kan. Dia akan mengawal kita. Dia mesti ambil benda tu. Kita ambil nikmat dengan Allah Ta'ala, seronok dengan Allah Ta'ala, dia akan membakar segala yang lain. Bau sah zuhud dia dengan Tuhan, zuhud dengan dunia, bau sah. Dia punya apa, tawajuh dia semua sah situ. Bila apa, dia sudah ada kemesraan, rindu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyik dia dengan Tuhan. Allah. Dan apabila ditegah engkau, maka mendukakan akan dikau tegah. Sebab tu kalau Tuhan beri, dia rasa lain, Tuhan tarik, dia terperanjat, tu orang tu belum betul lagi. Belum istiqamah lagi. Dia cakap istiqamah, Syed, dia sendiri tak istiqamah. Istiqamah apa? Batin hati dia dengan Tuhan tak istiqamah. Batin hati dengan Tuhan mengelibar kejap ke sana, kejap ke sini. Ya? Istiqamah rohani itu paling tinggi. Fastaqim kama umirta. Dan dalam kamu istiqamah rohani kamu dengan Allah Ta'ala. Jadi kita tengoklah. Batu orang yang sampai pengenalan makrifat sebenar sama je. Wujuduhu ada mustawiyan. Ada dengan tak ada sama je. Ada, dia pandang cara ada. Tak ada, dia pandang cara tak ada. Kan? Tuhan uji dia, dia pandang situ. Isim nama Tuhan. Tuhan beri pula, dia pandang nama Tuhan yang lain. Semua. Di mana saja fa aina ma tuwallu fasamma, di mana saja kita berhadap, di sana ada wajah. Apa maksud wajah? Mana semua itu menundukkan tanda kewujudan Allah, tanda kebesaran Tuhan. Ya, yang perlu dipandang. Tuhan tunjuk dan Tuhan suruh pandang. Ya, kulin zuru maza fis samawati wal ardh. Sila pandang apa yang ada dalam langit dan bumi. Bukan pokok kayu-kayan, tanam-tanaman, sumber kehasilan bukan. Ya, yang pandang tu orang tak beriman saja. Dia seronok dengan benda lahiriah. Orang beriman nak dipandang benda mahal belakang kau dia. Kekuasaan Allah, kehebatan Allah yang mentadbir seluruh alam. Pergi pandang benda tu. Tuhan suruh, tiba dia tak pandang. Kita kalau seorang guru dia mengajar, pandang, tengok anak murid main kat belakang macam tu. Kena menampau ya awak ni.
Ya, Tuhan suruh pandang kebesaran dia, kita tak pandang, kita pandang lain. Mengalihkan pandangan daripada Allah, iltifat. Lagi pula kalau dibesarkan benda lain, itu lagi parah. Dibesarkan makhluk, tak besarkan Allah Ta'ala. Ini nak letakkan Dina Tuan Pengarang nak sebut alamat-alamat tanda-tanda orang yang dalam berpenyakit. Ya. Apa sebab dia penyakit? Sebab dia sendiri merosakkan diri dia. Dia ikat patut alik qalbak billah, tambat hati kamu dengan dia. Tidak ditambat hati dengan makhluk, bukan dengan khalik. Maka tunggulah padah dia. Bila ada di lain rasa, bila tak ada, jawab dia apa? Semua di dalam permasalahan. Jiwa dia takkan tenang sebab dia tak tambat dengan Allah. Ingat tu ya. Barang siapa berani menambat diri dia selain daripada Ta'ala, tunggulah kedukaan di hidup tidak akan putus. Satu masalah. Satu dia pening. Lepas tu dia pening. Kalau dia tambat diri Allah, maka dia akan lepas daripada segala. Jiwa dia tenang, setenang-tenang. Dalil Allah Ta'ala sebut, ya, ala bizikrillahi tatmainnul. Tidaklah dengan mengingati, menambat diri. Ingat tu umum lah. Ingat bil lisan, ingat bil qalb, ingat bil syuhud, bil musyahadah. Banyak lapisan dia, banyak mana itu. Ya. Dan apabila ditegah, ya, orang dapat, dia tak dapat, orang senang, dia susah, orang sihat, dia sakit contohnya. Dan apabila ditegah engkau, maka mendukakan akan dikau tegah. Al-man'u. Tuhan yang bernama Al-Mani', diskat. Sebagai ujian kan, diskat, nikmat tak dapat. Maka apa? Mengambil dalil engkau. Dengan demikian itu atas keadaan dengan kanak-kanakmu. Kalau beri dia seronok, bila Tuhan uji sekat, dia mengelupa tuan-tuan. Dia tak tahu, tak tentu hara dia. Kalau itu pastadillah bizalik ala subuti tufuliyah atau wujudi tufuliyah, mana adanya sifat kebudak-budakan. Walaupun umur dia sudah tua, 100 tahun umur dia, 80 tahun umur dia, janggut pun dah putih dah kan. Nampak kedewasaan ketuaan, tapi rohani dia budak-budak lagi. Tak budak-budak. Tak budak bila bagi apa kan? Sukalah dia menginjang. Dia tak bagi apa kan? Meraung. Itulah keadaan budak-budak. Ya, mana ruhani dia belum dewasa lagi, belum matang. Ya, kerohanian dia belum matang, budak-budak lagi. Allah. Habis. Yani engkau lagi hukum kanak-kanak. Setengah para awliya ada ucapan-ucapan dia. Aku baru tahun ni aku baru balik gitu. Padahal umur dah bertahun. Tahun ni baru saya balik. Apa maksud balik? Disampai makrifat ke Tuhan. Balik hakikat. Kalau balik syariat umur 15 tahun, ya, bagi laki-laki dah masuk kan. Perempuan 9 tahun dah masuk. Itu balik hukum zahir. Ini hukum batin. Balik mana sampai. Orang yang sampai makrifat sebenar ke Tuhan. Di antara dia sama. Yani engkau lagi hukum kanak-kanak pada martabat kaum sufiyah. Pada pandangan ahli sufi, dia ni kanak-kanak lagi yang dia. Ya, belum dewasa. Belum matang lagi dia punya pemikiran kerohanian makrifat dengan Tuhan belum matang. Sebab apa? Bila diberi nikmat lain, bila ditarik nikmat lain. Dia nak sama je, Tuhan beri pun dengan tarik sama je gini. Ya, dia bagi, dia pandang nama Tuhan, asma Tuhan. Dia tarik pun dipandang nama Tuhan juga. Apa nama Tuhan? Al-Mani'. Ya, Tuhan yang menyekat. Allah Al-Qabid, Tuhan yang menyentap, disentap, dia nak sentap sekejap kan, disentap sikit dengan benda yang tak nampak oleh mata kasar. Satu dunia mengelupuh. Satu dunia, bukan kita aja menghadapi satu dunia habis. Di antaranya satu makhluk yang tak dapat dilihat. Habis semua. Kena tekap mulut lah tuan-tuan. Kan? Pergi masjid kena tembak dahi. Habis tuan-tuan. Kan? Yang perempuan payah nak pakai pudar, semua pakai pudar ini.
Duduk laki-laki pun pakai tuan. Habis. Tuan gegar sikit aja. Belum lagi apa? Yang lebih besar daripada itu. Menandakan apa tu? Tu diizharkan nama dia Al-Qahar. Nama dia Maha Keras. Dia kata apa? Terbalik. Dia kata ganap. Dia kata kena, habis. Tak boleh lah kan. Habis. Allah. Baru maksud kenal siapa diri dia kan. Dan ketiadaan benar engkau di dalam ubudiyah. Keadaan kehambaan dia dengan Tuhan ada musidqika fi ubudiyati. Menandakan kamu belum duduk sedik jujur dalam kehambaan dengan Tuhan. Maknanya duduk paras bahaya. Paras bahaya. Kau kena COVID dengan apa ni? Tunggu nak mati. Bila apa tu? Ni keadaan dia. Jadi keukuran sidqu fil ubudiyah, sedik dalam kehambaan, dan kehambaan inilah sifat yang paling besar yang perlu diterjemahkan oleh setiap insan bagi menentukan ia berjaya atau tidak di akhirat. Kalau dia berjaya menentukan kehambaan dia kepada Allah Ta'ala, maka masuklah dia dalam benar, dia dapat melaksanakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengizharkan ubudiyah, menzahirkan kehambaan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setengah daripada tanda sedik ubudiyah dia dengan Tuhan, dia sama. Bila Tuhan bagi je nikmat, dia tidak makna sebagai orang yang lalai. Dia bahkan dia bersyukur kepada Allah. Dia pandang tu semua dari Tuhan, digunakan pada jalan baik. Bila Tuhan tarik pun, dia pandang begitu juga. Ini minallah, tak ada apa. Dia tenang. Sebab mahal harga ni, sifat ni. Jadi tenang juga. Allah. Ubat dia apa besar tuan? Zikir kena banyak. Bukan zikir je kan, kena banyak. Kalau tak banyak zikir, tak boleh masuk lain ni. Sebab mata hati kita nak memandang benda ni, cermin hati, dia kena lap. Bila tak nampak, bermakna cermin hati dia terlampau kotor. Sekarang kena lap. Lap tu sikit-sikit, kena lap betul-betul. Itu maksudnya. Sental sampai dia berkilat cermin hati dia, baru dia nampak. Apa sahaja yang melintas akan dapat tangkap dalam. Itulah batin hati dia, cermin hati. Bila dia bersih, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam 3 peringkat, maka apa sahaja yang berlaku dia akan nampak. Terserlah meluasi segala khalaik makhluk ni kebesaran, azamah, kehebatan Allah setiap saat. Cermin dia terang, maka berseronok dia memandang azamatillah. Di situ baru dia boleh duduk tenang. Kalau tidak, dia berpusing-pusing. Rahsia di situ. Untuk dapat sakinah, ketenangan, kenikmatan situ rahsia sebenarnya. Quran dah sebut kan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau orang cari cara lain tak dapat. Kalau tak percaya, tanyalah toke-toke Cina apa kan yang kaya-kaya tu. Pergi rumah dia punya kereta kat rumah macam Yuska kan. Tanya toke macam, pening banyak masalah. Pening lagi. Tanya dia. Tak, dia mesti ada masalah. Tak ada orang boleh lepas daripada permasalahan. Man talaba ma lam yukhlaq ata'aba nafsah. Barang siapa yang menuntut benda yang tidak dijadikan, maka dia memenatkan akan diri dia dulu dah ada kan. Siapa tuntut benda Tuhan tak jadikan, benda tak ada. Jawab dia apa? Menyusahkan diri dia lah. Apa yang benda sebenar tak ada atas dunia? As-sa'adah al-haqiqiyah. Kebahagiaan sebenar-benar bukan tempat dia di sini. Minta maaf, tempat dia di akhirat. Al-Jannah tu syurga, tempat nikmat sebenar-benar. Silap besar orang yang menyangka benda tu ada atas dunia. Tak ada, atas dunia tak ada. Mana ada manusia daripada awal jadi sampai mati dia tak ada masalah? Ada? Tak ada. Dia kena masalah ni pun hilang, yang ni pula datang. Yang ni nak hilang, yang tu pula datang. Sengaja tuan. Sebab apa tu kata cicit Rasulullah SAW, si Ali Zainal Abidin, tazhidan lak. Semua tu sebenarnya Tuhan nak jadikan hati kamu zuhud dengan dunia, supaya jangan kamu gantungkan hati kamu dengan benda tu. Dia akan hilang semua. Baca Rasulullah SAW mentasdikkan ucapan seorang daripada apa? Penyair Nabi SAW, Labid. Wa kullu na'imin la mahalata za'il. Tiap-tiap nikmat confirm dia akan hilang.
Itu perkataan Labid. Labid ni suka jawab syair kan. Kalau ada golongan jahiliah tembak Nabi itu, dia tukang jawab. Dia balas. Kan? Dia tak diam, dia balas. Itu maksud dia gitu. Setengah daripada kalam yang ditasdikkan oleh Nabi. Nabi kata betul lah. Mana kalam Nabi tadi. Wa kullu na'imin la mahalata zail. Tiap-tiap nikmat, semua nikmat, dia akan hilang. Ya. Sebab tu di antara pembinaan jalan sufiah diambil daripada nas Quran kalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kalam Nabi Ibrahim? La uhibbul afilin. Aku tidak minat kepada benda yang hilang. Nak benda yang kekal. Siapa kekal? Huwallahu ta'ala. Lain semua habis dan tunggu masuk je lah. Allah. Dan lagi kanak-kanak pada martabat kaum sufi, mana orang sufi pandang ni budak-budak lagi tuan. Ya, dan ketiadaan benar engkau pada ubudiyah. Mana ubudiyah dia dengan Tuhan sudah cacat. Ya, mana kita tengok bila dia beri je, wah dia seronok tuan. Bukan main suka lagi dia. Kan? Orang belah sini kata apa? Macam anak keling dapat gaji kan. Tahu? Dia turun bukit pun dia kayu basikal ni. Dia turun bukit dah kan. Oh dia kayu basikal ni seronok gitu. Maknanya apa? Hilang pertimbangan dia, seronok tu luar biasa. Kemudian bila tarik pula dia meraung. Ini semua tak betul. Itu keadaan kanak-kanak. Satu lagi apa? Dia tidak ada siddiq dalam ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Ya, ubudiyah dia, kehambaan dia dengan Tuhan tidak lulus. Fail. Ya, tak lulus lagi tuan. Kerana lagi tinggal bagimu nafsumu, tu punca dia. Ya, apa yang jadi begini? Nafsu masih mengawal dia. Sebab nafsu suka apa? Seronok, sedap, rehat, relax, lapang. Semua dia punya tu. Ya, bila diuji sikit dia melenting, dia tak mau, tak mau dia. Apa tu? Tu nafsu. Tu makna dia masih ditambat. Maka macam mana dia dah sedang berlomba dengan kekotoran nafsu, dia nak masuk babul ma'rifah. Dalam bab ma'rifat dengan Tuhan dia tak masuk. Bab nafsu dia tak tombangkan lagi. Ya. Kerana lagi dah tinggal bagimu nafsumu. Kita melayan nafsu tadi tak. Dia sampai nak peringkat adal man'u ainul ata. Hamba betul. Ya, adal man'u, dia berpusing. Nafsu tadi bila tak bagi, tak dapat kan apa dia nak, dia apa, dia tak seronok. Tapi sampai kita boleh adjust balik, takwa menguasai dia, makrifat dengan Tuhan menguasai jiwa dia, adal man'u ainul ata. Dia bertukar, tak dapat tu, dia pandang itulah kurni Tuhan sebenarnya. Bila dia dewasa. Kan? Dia dah bekerja, jawatan besar, dia jumpa Tok Guru, cikgu dia lama kan. Terima kasih cikgu ya, cikgu sebat saya dulu. Kalau budak-budak punya fikiran apa? Celaka tu guru, aku di hutan gitu. Tapi bila dia dewasa, dia nampak benda tu. Cikgu sebat dia tu umumnya pemberian. Itu hadiah yang mahal. Kalau tidak, dia tak sebat, dia tak hutan, aku pun dah, aku jadi malas, belajar tak betul. Tu maksud dia. Dia pandang jauh. Bila dia nampak tu, bila dia sudah dewasa, dia dapat kehasilan, baru dia pandang, oh, besar rupanya bala yang Tuhan beri tu nikmat sebenarnya. Kalau tak pergi bala ni, aku semasjid surau pun tak kenal, sejadah pun tak kenal. Pergi rumah dia tanya kiblat pun tak tahu. Kiblat tu apa? Tapi dia kena bala dah tersandau, baru dia ingat, ya Allah bahu dia. Dia sedar bahu, maksud dia apa tu? Dia berpusing. Bala tu hakikat adalah nikmat sebenarnya. Boleh dia pandang bala nikmat, tu orang tu sidqul fil ubudiyah. Benar, jujur dia duduk dalam makam ubudiyah. Sebab apa? Sebab dia sudah berjaya menumpas dan menumbangkan nafsu dia. Tumbang dia nafsu, di atas tumbangnya nafsu lah kita dirikan kehambaan dengan Allah. Di mana kehambaan dengan Tuhan tak akan boleh didirikan selagi nafsu mengawali dia. Dan setengah daripada tanda orang yang masih dikawal oleh nafsu, bila dapat nikmat Tuhan beri, dia punya seronok luar biasa. Dia tak pandang kurnia Tuhan. Bila ditarik, dia meraung. Dia tak pandang akan kebesaran Allah. Semoga af'al daripada Allah, asma' Tuhan dia tak pandang. Sebab itu disuruh kita mudah wa matu zikri. Az-zik ala dawam. Zikir atas kekal tuan. Bangun jalan qiyam wa qu'udan wa ala junubihim. Tak ada dalam Quran ibadat yang bila Tuhan suruh banyak tak ada, melainkan zikir.
zikran katsira. Ya, dan ibadat semua ada waktu, sembahyang ada waktu, puasa, ya, haji ada waktu. Tapi zikir tak ada, sentiasa, ada dawam. Terutama kita kena banyak ketika masa-masa yang melalaikan kita. Bila melalai, sudah makan, sudah bercakap, kan, kumpul ramai, itu semua masa-masa ghaflah. Ya, tempat tu lagi kontrol ke jalan, dalam lagi kena banyak zikir. Ya, kalau tidak kan dia asyik benda tu habis terus. Dan amal, ya, kerana lagi tinggal baginya nafsu dan amal atas berkendaknya. Berkendak apa? Kendak nafsu. Amal, tapi ada nafsu dalam. Ya, beramal nafsu dimasuk semua dalam amal pun dimasuk. Bila dia masuk apa? Tujuan dia tak pergi ke Tuhan, dia tak beradab kepada Allah Ta'ala, beradab pada orang supaya dia puji. Ya, amal tu digunakan dapat disanjung, kena penyakit riak, ujub, semua dan sebagainya. Dan jikalau engkau tegah sempurna nak saya bersamaan kepadamu, ya, tiap-tiap barang yang, ya, barang perbuatannya bagimu, apa saja af'al Tuhan atas kita, dia bagi nikmat ke, dia bagi pahala ke, dia bagi apa, sama juga kita. Itu tanda orang tu apa? Istiqamah. Rohani dia istiqamah dengan Allah Ta'ala, tetap kan, dia tak bergoyang, dia tak mau dia bergoyang kan. Dia kena nikmat dia lain, dia kena bala dia lain. Dia kata payah, ya, mau jadi mudah. Jadi walhasil apa? Mohon pertolongan dari Allah, itu saja. Ya, kalau Tuhan nak jadi dia mohon, kalau Tuhan nak jadi nak angkat, perompak pun jadi wali. Tapi kalau Tuhan nak rosakkan, ulama pun terbalik. Sebab semua kerja dia kata. Sebab tu bersandarlah kita pada dia, mohon. Maka inilah dia panggil tambatan, timbangan silap. Ini mizan, ini satu ukuran, satu timbangan, neraca penimbang, kayu pengukur yang didatangkan oleh orang murid itu dalam mana kurnia dan tegah. Ibn Wasil kan, kalau orang wasil tak ada apa dah, serupa je bagi dia. Dia bernikmat dengan Allah Ta'ala dalam setiap saat. Orang dah cekap memandu kenderaan kan, bukan bawa ambil lesen, lesen masuk giar kan babas. Termasuk giar Gustan kan. Orang dah mahir dalam apa? Memandu kenderaan. Tangan dia automatik, dia masuk giar. Tak nak tengok-tengok lagi kan. Itu dah mahir. Para awliya ni orang yang mahir. Dia tukar giar senang ni. Kena balas sab dia pasang makna ni. Dia syuhud akan sifat Tuhan. Dia pandang af'al Tuhan. Dia pandang asma' Tuhan. Ya, dia diuji. Dia beri pula dia pandang, dia main giar ni. Sab. Jadi cantik. Perjalanan rohani dia laju cantik. Ya, tak ada tersenggut-senggut. Kita bila Tuhan uji sekarang tersenggut tuan-tuan. Dah melupu. Dia tak nampak. Sebab apa? Sebab banyak tersangkut. Pandangan dia masih ditutup lagi, tak jelas dengan nafsu yang menutup. Ya, sebab kena cermin hati itu digasak, ya, disental dengan nur zikir, banyakkan istighfar. Allah. Dia istighfar dalam taat dan istighfar dalam maksiat ini makna istighfar dalam taat. Dia masuk benda tu, penyakit-penyakit dalam tu masuk. Ini payah nak kesan. Dan jikalau ada engkau tegur, tadi bawah, dan datangkan orang murid tadi dalam hal kurnia dan tegah. Tuhan bagi dia kurnia, ada cara dia. Tuhan tegah pun ada cara, dia pandai main. Dia pandai main giar dia, tuan-tuan ni. Sebab tu kenderaan dia cantik jalan. Dan puji dan celah. Orang puji, orang celah macam mana? Sama je kan. Istiwa uzzammi wal madhi minan ammah. Sama, ada orang cela dia pun dia tak rasa apa, orang puji dia pun dia tak rasa apa. Itu mana iman dia mantap, makrifat dia kemas. Kalau orang puji dia terangkat tak jejak, orang caci dia termenung, tu belum lagi, jauh lagi. Berarti dia masih sangkut dengan makhluk. Para awliya tak ada apa hal ini. Ya, anak murid dia ramai, anak murid dia tak ada apa, tak rasa apa. Ibnu Salah, wali besar, guru bagi Al-Imam An-Nawawi. Ya, bukan calon-calon muhaddisin, ulama hadis besar.
Dia mengajar-mengajar, orang tak ada, seorang tak ada. Akhirnya tak ada orang. Dia baca kitab kat kambing. Orang sembelih kambing, segala lapas yang diucap melekat kat belulang. Tembus. Menandakan apa tuan-tuan? Jiwa dia orang ni. Ya, mohon maaf tu, jangan sangkutkan hati kita dengan makhluk. Kalau kita sangkutkan hati makhluk, seolah kita menelan racun yang akan merosakkan diri kita sendiri. Ya, tak telan racun macam tuan. Ambillah tertelan racun. Kejap lagi muntah darah lah kita. Begitulah kita berani meletakkan, sangkutkan hati kita dengan makhluk. Habis lewat dia. Makhluk puji kita rosak, makhluk caci pun kita rosak. Sebab dia belum kemas, tuan-tuan. Dia belum matang. Dalam memandang ni, tuan-tuan, kita kerti memandang tak? Katakan saya tak kerti pandang. Kamu pandang nampak siapa? Selagi kamu pandang makhluk, nampak makhluk, pandangan kamu tak betul. Rosak. Kita pandang nampak dia, tuan-tuan. Ya. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Itu lapas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku tidak lihat makhluk semua ni, melainkan hati aku dah pandang dia dulu. Mata melihat luar, mata dalam memandang azamah, kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Kita bergerak, kita rasa capek gerak kan, kita ngaji usuluddin kan, semua perkara digerakkan, tidak bergerak dia melainkan dari Allah. Benda ni nak dimain. Tapi kalau kita tak pergi tarak tu, tak duduk lagi tarak tu, pandangan kita akan jadi rosak. Contoh, bila kita pandang benda yang hebat, menyebabkan hati kita tertawan di situ. Hari ini kita terpengaruh. Kalau benda yang tak hebat pula kita keji, umpat, kata, rosak juga. Jadi kalau pandangan dia betul, dia pandang af'al Tuhan, dia selamat. Dia pandang benda tu hebat, dia nampak hebat Allah Ta'ala. Dia nampak benda sebalik pun, dia nampak kehebatan Allah. Maka pandangan dia tepat, cantik. Itulah pandangan arifin nabillah. Orang yang arif dengan Allah Ta'ala. Setiap saat dia taraki, maka naik. Apa saja jatuh pendengaran dia, penglihatan dia, dia makin naik. Itu perlu kepada apa? Zikran kasira. Zikran kasira. Itu enjin ni kan. Nak berjalan laju sekejap, minyak. Ni bagi Kuala Lumpur, tuang minyak RM5. Ni sampai tuan kat tol dah habis. Pusing kan habis. Tuang lah full tank kan. Penuh tangki baru sedap berjalan. Begitu maksudnya. Berjalan ke hadrat Tuhan, zikir kena banyak. Penuhkan zikir. Baru sedap. Dia bermesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Itu timbangan datangkan oleh orang yang murid. Itu jalan daripada kurnia dan tegah. Macam mana kurnia kita nak main, tegah macam mana nak buat, itu ada. Puji dan cela. Orang puji kita nampak siapa, orang cela kita nampak siapa. Kalau masih nampak orang lagi habis. Sebab tu kaedah Quran kata la yakhafuna laumata laim. Dia tak takut celaan orang mencela, sebab dia dah siddiq hati dengan Tuhan. Dia takut celaan Allah ya. Dia seronok dengan pujian Allah saja. Pujian makhluk dia tak heran. Satu dunia puji dia, angkat dia, lambung dia, Tuhan tak terima dia. Tempat dia kat mana kan? An-nar, neraka. Tuhan terima dia, satu dunia kutuk dia. Cela dia, maki amun kutuk dia, Tuhan terima dia, tempat dia al-jannah, syurga. Penilaian dari Tuhan yang dia nak. Lepas tu dia tak heran orang nak kata apa pun. Quran dah gambarkan sifat orang yang betul-betul siddiq ni, la yakhafuna laumata laim. Dia tak takut celaan orang yang mencela. Mana hasil sifat ni? Inilah. Dia hasil daripada enjin dalaman dia kuat. Sebab mahabbah dia dengan Tuhan. Sebab jalan kita ni tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral sufi ini membentuk mahabbah. Ibadat sampai dapat mahabbah. Berdalilkan hadis sahih daripada Nabi SAW, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi al-hadis. Sentiasalah hamba-ku selepas dia mengerjakan faraid, benda fardu, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasa dia mengerjakan amal yang sunat banyak. Sampai bila dia buat tu? Hatta uhibbah.
sehingga aku kasih akan dia. Kita buat ibadat nak dapat kasih dengan Tuhan. Ya. Fa iza ahbabtu, bila aku kasih dia, akulah pendengar dia. Dia mendengar dengan aku, dia melihat dengan aku. Makna apa? Dua makna. Satu makna dia telah karam dalam memandang af'al Tuhan. Dia buat semua dia rasa daripada Ta'ala. Ya, bukan tahu semua kita dah tahu, sebab tu kita mengaji usuluddin, kita dah berpegang. Sekarang dia rasa tu zauq dia panggil. Ya, tu ada. Maka jikalau ada ia seperti yang demikian itu ia kurangnya, maka adalah ia seperti kanak-kanak jua. Bila Tuhan beri u'tita basataka la'ata, Tuhan beri dia seronok dan iza munita, bila Tuhan sekat blok tak bagi pula, qabatakal manu, dah rasa tersepit dia dengan ujian Tuhan tarik nikmat. Kalau begitu pastadilla bizalika ala subuti tufuliyatik, maka dalil tanda jelas orang tu duduk dalam martabat abundan tufuliyah, kekanak-kanakan. Satu, wa adami sidqi fi ubudiyah, dan tidak jujur di dalam menterjemahkan kehambaan dengan Allah. Ya. Jadi mafhum mukhalafah dia apa? Bila diberi, kita tenang nampak kurnia dia, kita guna jalan dia. Bila disekat, kita tenang, sabar, memandang itu adalah apa? Daripada Allah, ujian kepada kita untuk mengangkat martabat dia, untuk menghapuskan dosa dia dan sebagainya. Dari berdoa yai kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon syurga dan keridaan Engkau. Okey, Tuhan terima dia. Tapi dia nak mati seminggu lagi. Sedangkan dosa dia tak layak masuk syurga tu. Banyak sangat. Macam sekarang Tuhan hantar penghapus dosa. Bala, ujian satu, dibasuh tu. Ya, dibasuh tu. Sebab tu bila pandang situ boleh nampak, sebenarnya bala tu nikmat. Tuhan nak angkat martabat dia, Tuhan nak cuci dia, sebab tak layak ke sana. Ya, apabila dia kotor tak layak. Itu dia. Allah. Dan satu lagi, ketahuilah olehmu bahawasanya tiada sampai hamba itu kepada maqamul adab serta Allah Ta'ala, hingga adalah tegah terlebih baik baginya. Allah. Dia tak dapat tu lebih baik. Orang dapat kan, dia tak dapat, alhamdulillah dia kata. Boleh kan? Pening kepala kita tuan-tuan ni nak masuk line dia orang ni. Buat line dia orang semua line dia pun tuan. Yang menyalahi adat. Adat manusia semua pun seronok dengan dapat. Dia seronok dengan sebalik alman. Tak dapat, alhamdulillah, tak ada beban saya nak jawab akhirat. Kan, orang dapat banyak, aku tak dapat sikit, alhamdulillah, mudah-mudahan ringan di sana besok. Sebab dia pandang sana. Kan, kita asyik kira sini aje. Ini yang payah. Sebab dia ni pandangan di sana, arif billah pandangan di sana. Hingga adalah tegak itu terlebih baik baginya. Kurniaan dengan al-man'u. Tuhan tak bagi terlebih seronok kat dia. Dia dapat pula dia takut, Allah, banyak ni apa nak jawab besok ni. Kan? Kan pula dia apa dah dapat tak payah jawab ke dia puas. Janji dapat kata kan. Hingga adalah tegah tu daripada maknanya Tuhan tak bagi. Ya, terlebih baik kepadanya daripada kurnia. Sebab apa? Bila banyak pemberian, bermakna apa? Kesuburan nafsu tu makin bertambah. Amak lagi sedap. Mula-mula dia bertahan, lama-lama dia dia bergoyang, sengit, lepas tu tombang kan. Ya. Sebab tu Rasulullah SAW menyatakan, aku tak takut kamu diuji dengan kesusahan. Ya, tapi aku takut iza busita alaikum, bila lambatkan dunia atas kamu. Fatanafasu kama tanafasu. Biarlah kamu bercekak, kamu berkelahi, kamu bercakar sebagaimana umat dahulu menjadi wasak. Kamu susah gitu. Bila kamu dilambat tu jaga tu. Sebab bila dilambat jarang manusia dapat bertahan. Ulama terbalik dan Balaam kan jalan orang. Ya, dia lambat tu dia berugah, habis berpusing kan. Ngaji agama kan, balik ajar orang. Lepas tu jualkan harta orang Melayu kan. Ya. Tu semua aset orang Islam tabung haji di Garden, jual pada kafir pula tu. Kan? Pengkhianat besar, tak ada ilmu. Wah,
Cakap Arab dengan pandai lagi macam Abu Jahal. Ya, dia cakap Arab macam Abu Jahal. Kan? Anda cakap Arab. Allah. Semua apa tu dalam? Rosak dalam ni. Ini semua stesen dalam lah. Waktu Nabi kata, inna fi jasadi bani Adam murghah. Iza salahat sa'irul jasad kullu. Wa iza fasadat sa'irul jasad kullu. Ala wahyal qalb. Dan jasad anak Adam seketul daging. Bila dia baik, semua settle. Bila dia rosak, semua habis. Apa dia? Itulah hati. Itulah maksud kita tekan bab ni. Sebab center. Hati ni pemimpin. Ya. Jasad kita seluruh ni seolah satu negara kecil. Dia punya presiden, pemimpin dia siapa? Agung dia atau presiden dia apa? Al-qalb, hati. Ya. Kita nak makan kang, nak makan roti canai kedai mana tuan? Capu cakap. Dia arah. Kan? Pergi. Dekat tak payah. Dia juga. Bangun, dia. Duduk. Dia juga. Dia buat arahan. Anggota lain buat, semua dia arah. Siapa arah? Al-qalb. Sebab bila dalam dia settle. Maka ni setengah dia boleh tengok. Orang yang ditundukkan oleh nafsu bermakna apa? Ya, kepimpinan diri dia tadi telah rosak. Raja tidak rosak. Walaupun ilmu dia ada, tapi ilmu dia tak boleh membawa manfaat. Sebab ilmu dia bagi, ada ilmu nafi'. Ada ilmu sebaliknya. Ada ilmu memberi manfaat. Ada ilmu yang sebaliknya. Ada ilmu tak cukup. Ya. An-nasu halikun illa al-alim. Wal-alim halikun illa al-amilun. Wal-alim halikun illa mukhlis. Orang, semua manusia ni rosak, melainkan orang yang ada ilmu. Yang ada ilmu pun rosak, melainkan beramal. Yang beramal pun masih rosak, melainkan betul ikhlas. Ikhlas duduk mana? Dia bukan kat sini kan? Sini duduk dalam. Itu penting. Berdasarkan kepimpinan atau letak apa? Syarat besar. Ini rosak, dia tak jadi pemimpin. Ini kalau rosak, batin hati kalau rosak, dia tak jadi pemimpin. Rosak, confirm jahanam negara. Dalil mana tu ayat yang kita baca tiap-tiap Jumaat, hari Jumaat sunat kan surah Kahfi. Wala tuti' man aghfalna qalbun kan hati. Wala tuti', kamu jangan taat. Kenapa? Kamu jangan sokong. Kamu jangan beri mandat. Pada siapa? Man aghfalna qalbahu an zikrina. Orang yang hatinya, Tuhan sebut. Orang yang hatinya telah lalai daripada Allah Ta'ala. Hati tak ingat Tuhan, syarat kepimpinan dia tak diberi oleh Islam. Tapi dia nak jadi juga, tunggulah. Ganap habis. Negara dijual. Apa tu? Hati dulu. Kemudian baru lapisan kedua ni tuan. Wala tuti' man aghfalna qalban zikna wattaba'a hawahu. Diikut hawa nafsu dia. Wa kana amruhu furuta. Tindakan dia semua melanggar syariat. Kalau kita pusing ayat ni, kenapa dia langgar syariat? Sebab apa tuan? Mengikut hawa nafsu. Sebab apa dia ikut hawa nafsu? Ada muzik. Ketiadaan ingat dia kepada itu susunan ayat. Jangan kamu nanti orang yang hatinya lalai dengan Allah, kemudian mengikut hawa nafsu dia. Ya, kemudian tindakan dia melampaui batas syariat Allah. Ya, kalau kita pusing, kenapa dia langgar syariat Allah? Sebab hatinya mengikut nafsu, hatinya tak ingat ke Tuhan. Ini tiga benda penting. Ya, zik ala dawam, ya, zikir atas kekal, kemudian kontrol nafsu, ya, kemudian jaga syariat. Awak ni layak menjadi pemimpin. Kalau tak ada ni, bagilah habis tuan. Rosak. Tok saya kata nak bagi negeri, diri dia tak boleh kawal. Diri dia sendiri tak boleh kawal. Ya, nak jaga diri kita ni, tu tiga benda kena ada. Jangan putus ingatan kepada Allah, sila kawal, ya, racun-racun nafsu yang sangat jahat, kemudian jaga syariat, ya, segala hukum Allah SWT. InsyaAllah dia selamat. Itu dia. Allah. Kemudian dan ketahui ilmu bahawa sentiasa sampai hamba kepada makamul adab serta Allah Ta'ala hingga adalah tegak itu terlebih baik. Dia seronok. Tuan tak bagi Alhamdulillah. Itu dia. Sebab nafsu dah tumbang. Buat nafsu aku tak dapat, dia marah kan. Ada pula kita dapat, saya tak kira. Asal dapat dia, tak kira sokong. Siapa beri, saya sokong. Wah, tu lagi parah kan. Ya, itu orang bawa sekarang habis dia buat ni. Dia tak ada harga diri. Bahawa dia dah bertuhankan nafsu. Daripada kurnia dan tegah, dan terlebih baik kepadanya daripada sembuh dan fakir. Masya Allah. Dan fakir itu terlebih baik kepadanya daripada kaya. Nafsu dengar takut ni kan. Alamak itu.
Ya, dia dengar cukup takut. Bagi-bagi jalan ahlillah, ini semua jalan meringkas, memudah cepat untuk sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Abi Syarif radhiyallahu anhu, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Fa inna khairal kullahu bi yadi Allahumma ja'alna ala tajalla wa jazil qulubana an kasal. Hidayah bin Qasim. Ya Allah. Ya.